terus shoot pada. Okey, baik. So, mula-mula, okey, kita akan tengok balik. Sekarang ni, okey, baik. Sekarang ni dah masuk benda yang paling sangat-sangat penting, okey, yang sangat-sangat penting. Apa yang kita nak masuk dekat sini, apa yang kita akan belajar petang ni adalah, okey, macam mana kita nak buat rancangan keuangan. Okey, ini sangat penting. Kalau biasanya dalam RP, orang finance kalau dia faham buat rancangan perniagaan, biasanya apa yang cikgu buat sendirilah ya. Saya akan buat projection saya dulu. And then baru saya patah balik ke RP saya lah ya. Sebab kita dah familiar dengan tu dan kita pretty much dah tahu, dan baru kita buat balik. Dia daripada ke belakang tu ke depan lah ya. Tapi kalau cikgu ajar tu, saya ajar lah daripada pembukaan dia, tak boleh lah tu lompat, okey. So now kita akan masuk rancangan keuangan, okey. Dalam rancangan keuangan ni, sekarang ni apa yang nak kena buat? Kita nak kira, kita akan pergi kepada point 9.1. Apa yang nak kena buat? Tadi cikgu suruh ada masukkan beberapa perkara. Belanja pemasaran, jumlah aset yang ada, jumlah aset yang you nak kan, stok yang 1, 3, 6 bulan tu, and then cikgu suruh masukkan gaji dan ganjaran, dan saya suruh masukkan belanja pengurusan bulanan tadi arahan cikgu. Now apa yang kita kena buat, itu adalah item yang perlu kita masukkan dalam kita punya kos pelaburan projek kita. Tadi saya ada bagi slide kan, ada satu, now kita akan rangkumkan dalam 4 benda. 1, 2, 3 dan 4. 1 aset, 2 stok, 3 belanja operasi dan 4 adalah belanja luar jangka. Now apa yang saya nak you suruh buat, masukkan balik number dia dalam kos pelaburan projek. Apa maksud saya ulang, kos pelaburan projek ni bermaksud kalau kita nak perkembangkan perniagaan kita. Okey? Ataupun kalau kita nak buka cabang baru, nak memulakan projek baru, ataupun nak launch produk baru contoh dia. Okey? Nak pindah kedai baru contoh dia, atau nak memperkembangkan perniagaan kada, kita kena kira dalam masa tahun pertama ni, permulaan ni berapa capital, okey, berapa amount, berapa total, berapa modal yang nak kena keluarkan. Kena kira secara keseluruhan. Okey. So yang pertama dekat sini, okey. Kalau nampak yang pertama dekat sini dia ada tulis kolom belanja permulaan, okey. Ini kalau untuk semua, kalau untuk orang yang sedang berniaga, okey, untuk orang yang sedang berniaga, you boleh start dengan kat sini dia tulis jumlah stok yang diperlukan. Kalau jumlah stok yang diperlukan, masukkan dekat sini item 7.5 So you masukkan kat sini jumlah apa? Okey, dengar betul-betul dengar betul-betul. Untuk yang stok dia banyak, macam aircon kan, okey, macam aircon dia nak kena beli contohnya 10 unit ke, contohnya 20 unit, it's a lot, dia jadi berpuluh ribu. Cikgu cadangkan you masuk stok tu selama 3 bulan sahaja. Okey, faham? Untuk orang yang buat servis aircon, okey, servis install pasang new aircon contohnya, saya minta you masukkan stok selama 3 bulan. Yang lain-lain, okey, cikgu nak you pilih jumlah stok tu yang untuk 6 bulan. Okey, kalau tengok balik dekat sini yang cikgu buat tadilah, okey. Kalau nampak kat sini jumlah stok barangan tambahan dia adalah contoh kat sinilah, katalah 3 bulan, okey. Kita boleh 6 bulan pun, kalau untuk orang lain saya suruh masukkan 6 bulan. Kalau untuk yang aircon, install aircon yang mahal, stok jadi mahal, so you masukkan 3 bulan sahaja. Itu arahan cikgu. Let's say dekat sini dia masukkan 6 bulan. So kita masukkan 18,000. Okay. Now apa yang kita masukkan? Kita akan masukkan 18,000. Tengok kolom yang cikgu buat dekat bahagian harga. Okay. Lepas tu tengok dekat atas, kita akan masukkan belanja mula, iaitu apa? Kalau contohnya you plan nak buka kedai. Kalau yang dah existing, maksudnya yang sedia ada, tak payah masukkan belanja mula ni. Okay. Kalau ni saya kata kalau nak buka cawangan, nak pindah kedai baru, nak buka nak buka cawangan baru. Okay. So you boleh masukkan amount ni. Pada siapa yang perlukan deposit sewa kedai contohnya contoh. Ini bila saya masukkan nombor ni, it's okay dia akan jadi banyak. Cikgu nak you belajar je. Okay. Katalah contoh
you punya rental mungkin dalam 1,500. Kalau kita nak buat sewa kedai, kita kena bayar dalam 4,500. And then mungkin kena letak deposit utility kita dalam 1,000. Daftar niaga ni mungkin tak payah. Okay. Lesen PBT, katalah you nak buka kedai kan, mesti kena lesen PBT. Let's say lah dalam 250 lah contoh 250. Contoh ni saya bagi, you kena check masing-masing punya PBT punya harga. Dokumentasi dan guaman contohnya. Let's say you nak buat loan and then you nak kena bayar agreement pula untuk agreement and somehow mungkin dalam 500 contoh. Latihan dan kursus. Katalah you nak attend kursus-kursus kursus macam contohnya yang nak dapat some certification ke SKM 3 ke, contohnya ada setengah kursus-kursus teknikal kan yang perlukan latihan ke. Let's say lah contoh you kena pergi kursus nak naikkan terus ke SKM 3, contohlah harga kursus tu dalam 750. Contoh you boleh masukkan Ini kalau ada, kalau tak ada tak payah. Okay. Lagi satu, because you nak buka cawangan baru, nak buka kedai baru atau nak pindah ke kedai baru, so you buat majlis pelancaran. Okay. Biasanya dalam majlis pelancaran simple-simple aja, mungkin dalam 1,000. Okay. Baik, faham tak? So apa yang you kena buat? Okay. So next, apa yang you kena buat? You campurkan ni. Okay. You campurkan. So berapa and then kira kanan contoh sekejap So let's say amount dia semua dalam 26,000. Okay, kat sini masukkan sini amount dia dekat sini, kolom ni 26,000. Baik. Okay. So far boleh faham? Yang perlu semua masukkan adalah jumlah ni jumlah ni. Okay. Jumlah ni. Maksudnya kalau yang hitam tu itu maksudnya yang semualah. Yang hitam tu maksudnya semua orang kena ada Yang ini kalau yang merah ni, kalau cikgu bagi yang merah ni bermaksud ini kalau yang saya kata exception tu bukan kedai sedia ada. Memang you nak pindah, you nak buka baru ke, you nak tambah cawangan ke. Okey? Ada apa-apa soalan tentang ni? Boleh saya go? Boleh proceed tak? Faham tak ni? Puan, harga ni yang untuk 3 bulan kan? 3 bulan. Deposit untuk 3 bulan. 3 months. Okey. Okey? Dia bagi. Okey? Boleh So yang merah ni maksudnya yang nak pindah ke kawasan baru, nak buka baru lah Kalau yang hitam ni maksudnya semua memang kena letak lah. Memang semua kena ada. Okey? Kalau yang existing hanya masukkan jumlah stok je. Yang lain-lain mungkin you tak perlu. Kalau perlu then you masukkan. Okey? So nombor 2. Ada apa-apa soalan tak? Cikgu boleh pergi tak? Lepas can I go to the next point? Faham? Assalamualaikum. Boleh. Faham? Boleh ke? Cikgu nak tanya juga. Yes, Aizul. Kalau yang untuk yang hitam, kalau kita ada join khusus, costing tu memang nak masuk kat situ juga Puan? Boleh. So maksudnya katalah ada khusus-khusus yang you punya attend, yang you perlu attend, tak apa you masukkan. Jadikan yang hitam, okay? So maksudnya macam ni, mudah cerita cikgu macam ni, okay? Mana yang you perlu masuk tu you masuklah. Kalau yang mungkin tak ada, tak perlu, tak payah masuk, okay? Tapi yang paling penting you jumlahkan. Okay, understand? Boleh? Tapi yang merah ni dia banyaknya siapa yang nak pindah baru tu definitely most of the cost tu memang ada dekat sini. Okay? Okay? Boleh? Okay, baik. Boleh. Nombor 2, kita akan pergi kepada pembelian aset tetap. Maksudnya kita pergi kalau ikutkan yang saya punya graf ada 4 perkara itu dan akan pergi kepada aset. Okay? So what you do, okay, dengar jumlah stok ni terus masukkan jumlah stok untuk 6 bulan item ni lah. Yang ni tengok yang saya kata 3 ataupun 6 bulan punya. Okey. Yang ni tadi tu stok tu pergi ke item, cikgu tulis dekat sini jumlah stok item 7.5 item 7.5 tu maksudnya yang you kena check balik lah dia punya item tu. Okey, baik. So, untuk yang pembelian aset tetap. Okay, dengar betul-betul. Kalau untuk stok ni, jumlah stok ni, STOK ni hanya jumlah dia saja. Total tak payah nak pergi detail. Okay. So, untuk yang pembelian aset tetap, apa yang you kena buat? Okay, pembelian aset tetap, dia tak boleh masukkan jumlah saja. Pembelian aset tetap, macam dekat sini, you kena masukkan detail dia. Okay. You kena masukkan detail dia. Okay. So, you copy kan? Okay, you copy. And then you paste.
Okay, tengok betul-betul You paste. Okay. Okay. Now, bila cikgu minta you buat tu, you kena masukkan, you seragamkan tak payah masuk ringgit-ringgit masukkan amount dia terus. Okay. Seragamkan dia punya jumlah, dia punya harga dia tu berapa. Okay. Jumlah dia ni dekat kolom yang ketiga. Dekat sini jadi 60,000. You kena masukkan semua. Baik. Boleh? Ada apa-apa soalan? Boleh faham? Boleh. Copy paste Boleh, sahaja. cikgu. Dengar pembelian Boleh, aset boleh. tetap, you kena masukkan detail item. Copy paste Boleh. detail item. Okey. Baik. So nombor 3, kita akan bagi kepada belanja praoperasi. Okey, belanja praoperasi. Kalau nampak dekat sini, belanja praoperasi ni nampak ni. Okey, so kita tahu dekat situ 10,229. So apa yang you buat, you copy. Okey. And then you paste You paste dekat kolom nombor 2 Okay. 10,229. Okay. Ini item apa tadi? Kalau belanja praoperasi. Belanja operasi dia akan pergi kepada item 8.4 Ini 8. Item 8.4. Okay. Masukkan tu. Baik. So, bila dekat sini nanti, bila you dapat 10,229, so yang nak masukkan jumlah kat sini, you kali dengan 3. Okay? Faham? Kali dengan 3. Jadi 10,229 kali 3 berapa murid-murid? Masukkan je. 10,229 kali dengan 3. 30,687. 87. Okay? 30,687. Masukkan. Okay? So masukkan. Okay? Itu sebenarnya okay. So you dah dapat nombor ni, bermaksud tadi kalau ikutkan jumlah daripada jumlah mula 26,000, pembelian aset tetap 60,000. Sekejap jumlah mula 26,000. Okay, aset tetap 60,000 dan juga kalau untuk belanja praoperasi 30,687. Okey, 30,687. Okey. Now kita akan pergi kepada nombor 4, masukkan item untuk promosi. Okey. Promosi yang one off. Okey. One off one off. Yang one off tu cikgu kata masukkan item 6.5.6 item tu. 6.5.6. Okey. So apa yang you buat, tengok balik tadi. Tadi saya buat dalam 3,000 setengah. Sekejap. Okey. Katalah kat sini you kira-kira let's say lah 3,000. Okey. Jangan ingat kalau apa-apa cikgu minta jangan lebih daripada, kalau untuk kategori O jangan lebih daripada 5,000 untuk one off ni. Katalah cikgu minta 3,000. Okey. Nah, apa yang saya masukkan? Saya akan masukkan ruangan sini. 3,500. Okey? 3,500. Okey? So, masukkan. Okey. Now, you dah ada 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 dan 4. So, what you do, you kena campurkan semua tu. Okey? Kita campurkan. Okey? Cikgu akan pergi di sini. Saya akan share. Saya buat dekat Excel lah. Saya buat dekat Excel. Saya buat je kat Excel. Okay. Saya buat kat Excel ni. Okay. Okay. Sorry. Saya buat kat Excel. Sorry. Tadi 26,000. Okay. Tadi 26,000. And then campur berapa tadi? 60,000. And then aset 60,000. Kos operasi 3 bulan. 30,687. Okay. Dan promosi dalam 3,000. Okay. Now, bila cikgu kira, sekejap Okay. 26,000 tadi apa? Stok lah Stok. Belanja mula. 60,000 is aset yang kita nak beli. Ini adalah 3 bulan operasi contohnya dan ini adalah promosi. Promosi one off. Okay, and then ini adalah jumlah. So apa yang you buat, you kena masukkan kos luar jangka.
Kos luar jangka ni dia dalam 10%. Okay, kos luar jangka dalam 10%. Okay, so kalau kos luar jangka dalam 10% tu bermaksud dapat berapa tu? 11,968 lah tak apa, kita masukkan 11,968. So the total would be 131,655. Okay, ini caranya. Okay, bermaksud dekat sini kos pelaksanaan projek KPP 13,165. Okay, boleh faham tak? Can you do that? Katalah kat sini cikgu tunjuk. Stok mula 26,000, aset dalam 60,000, contoh 3 bulan operasi 30,687, promosi one off dalam 3,000. So jumlah keseluruhan adalah 119,687. And then you kena campurkan dengan kos luar jangka sebanyak 10%. So total kos pelaburan projek you adalah 131,655. Okay. So kalau tengok macam ni, kita buat anggaran. Okay. Sekarang ni cikgu nak ajar you tak apa. Kita letak aje lah sebarang nombor. Whatever it is, kalau you rasa macam ni besar sangat, so you will adjust. Kalau you tahu macam you boleh adjust lah Kalau boleh adjust kat mana? Mungkin 3 bulan operasi ni tinggi sangat, you jadikan 2 bulan operasi. Mungkin dekat stok, let's say lah, kita assume benda ni dekat stok jadi cikgu suruh ambil 6 bulan contohnya. Tapi stok you tak banyak. Stok you kalau boleh dikekalkan lah. Maksudnya stok you hanya berapa ribu je. Saya rasa macam ni tak banyak lah Kemungkinan ada benda yang macam aset ni, contohnya lah kalau ada aset, kalau ada yang you perlukan, perlu ambil yang perlu saja. Ini contoh lah ini contoh. Bermaksud kalau dekat sini, kalau 131,655, kalau tips nak buat loan, maksudnya loan MARA, maksudnya loan MARA 100,000, okey, dan modal sendiri kan cikgu katakan apa-apa tak boleh 100% kan, loan MARA kan, maksudnya dalam 31,655, okey. So total dia akan jadi 131,655. Faham? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Any question? Puan, ada masa tak untuk Puan ulang semula yang benda ni? Cikgu simpan, cikgu dah record dah ni Zul. Nanti you boleh okay. tengok yang ni memang cikgu dah record dah petang ni. Nanti boleh tengok balik. Okey? Baik? Okey. So bermaksud macam so bermaksud okey, welcome. So bermaksudnya macam ni lah mudah cerita, okey? You kira kos pelaksanaan projek you 131,655. Okey, bila kos pelaksanaan projek kita tak boleh 131 tu kita memang nak ambil 100% bagi pada loan pada MARA, tak boleh. Okey, contohnya pada MARA lah So apa yang kita kena buat, kita kena ada our own commitment. Usually they start dia punya commitment tu dalam 10%, at least 10% lah Tapi kalau dalam kes ni biasanya apa yang cikgu buat, saya akan kata loan MARA biar 100,000, kita punya modal sendiri tu dalam 31,655. Bau nicely cantik lah. Apa yang you buat ni, bila kata modal sendiri tu, it doesn't matter that you have to come up with your own cash lah sebenarnya. It is on paper. Faham Ini adalah dalam kertas kerja. Okay. So berbalik semula. Okay. Now, screenshot tolong screenshot. So berbalik semula pada kita punya paper tadi, okey, berbalik pada kita punya paper. Kalau dah tahu dekat sini, kalau yang you nampak tadi tu, belanja luar jangka 11,968 Maksudnya kat sini 11,968. Contohnya jadi jumlah tengok adjust saja. Jumlah kos pelaksanaan projek you akan jadi berapa tadi? 131,655. So 131,655 lah. Okey. Okey. Untuk yang ini bermaksud macam ni, dia bagi kena buat analisa keuangan Kalau yang nampak kat sini dia ada analisa keuangan. Apa yang dimasukkan dulu adalah anggaran jumlah kos pelaburan projek untuk tahun pertama adalah masukkan tadi RM 131,655.
Okey, tu cerita dia. 131. Betul 131 655. Baik. Okey. So itu dia punya apa ni? Jumlah lah. Okey. Daripada jumlah tersebut, you masukkan. Okey. 100,000 adalah dari pembiayaan. Pembiayaan mana? MARA lah contohnya. Dan RM31,655 adalah daripada modal sendiri. Okey. So, okay, yang benda-benda ni berikut ada analisa kewangan. Nanti kita buat di Excel. Baru you patah balik dekat RP. Dia akan bagi tahu semua ni. Ni tak payah kira. Dia akan automatik. Lepas ni kita akan pergi kepada Excel. So far boleh faham tak ni cikgu nak tanya? Can you check? Don't worry, saya dah record benda ni, nanti you tengok balik. Tolong screenshot, tapi tolong screenshot. This is it. Ini contoh dia. You kena masukkan balik. Okay. Screenshot. Okay. Dan next ni adalah yang ni. Cikgu zoom sikit cikgu, baru boleh screenshot. Okay, sekejap ya, saya zoomkan. Tapi kalau zoom nanti dia tak nampak keseluruhan. Ambil sikit-sikit lah. Okay, saya zoomkan. Sebab nanti kalau zoom, cikgu bagi satu. Okay. Rancangan Cikgu. kewangan. Yes. Nombor 1, 2 tu kalau nak copy tu kan, cikgu letak point dia boleh ke kat tepi tu? Macam 8 point berapa ke? Dah ada dah. Mana tadi saya buat? Bawah kan? Ni dah ada. Ni pembelian aset tetap. It is, kejap pembelian aset tetap tadi item mana? Item 7.4. Ni cikgu dah buat dah. Item mana tu dah ada semua dah tulis dah kat situ. Item situ, belanja praoperasi pun dah ada item. Promosi one off pun ada item dah. Ya, you boleh tengok balik. Okay. So tolong ambil screenshot kan, please. Adik tu. Okay. Hadi, ambil. Okay, next. Nombor 2 pula. Ni contoh. Okay. Dan next. Nombor 3. Belanja operasi. Cikgu kecilkan supaya boleh tangkap. Belanja operasi. Pastikan yang ni ambil untuk 3 bulan Nanti kan. Pastikan kos operasi kali 3 bulan. Baik. And then promosi one off dan totalkan jumlah. Okey. Dah habis? Okey. Tahniah untuk you all. Maka habislah paper kita. Habis dah? Habis dah. Habis dah paper. Lepas ni baru kita nak pergi Excel. Habislah. Okey, tak ada lah. Kecuali lepas ni kita kena masukkan dalam Excel yang dia punya analisa keuangan, and then kita buat anggaran aliran tunai. Nanti kita buat projection lepas ni. Habislah. That's it. So, bila dah siap paper, masukkan segala dokumen sokongan yang dia minta. Ya, ini yang asas lah Kalau biasanya dokumen sokongan yang detail tu dia akan nyatakan dalam borang permohonan loan MARA. Okey, dia adalah perkara yang dia minta. Salinan IC ni contoh CJR SSM, penyata bank berapa bulan, seja-seja khusus kan, gambar-gambar ke ataupun projek you pernah laksanakan ke, contoh dia, itu sahaja. Habislah. Okey? Ada apa-apa komen? Dah siap dah? Kalau betul-betul you follow, commit sebenarnya. Ni my record lah dalam 3 hari betul-betul follow je apa yang cikgu cakap tu kan, buat je ikut tempo timing you dalam masa tu, insyaAllah tu saya kata boleh siap sebenarnya. Okey? Simple aja. Okey? Cikgu. Habis? Yes. Ada yang item cikgu skip tu macam mana? Mana item yang saya skip? Mana item yang saya skip? Yang dekat atas tu. Atas mana? Yang mana satu? Which one item yang saya skip? Atas lagi kot. Atas mana pula? Mana yang saya skip? Ada ni Sekejap saya cari sekejap. Okey. Mana yang mana satu? Kalau nampak kat sini, belanja pengurusan bulanan ada satu benda yang saya mungkin terlepas pandang kat situ, tak apa. Nanti you copy paste dan you masuk balik dalam you punya ni je. Okey?
insert kat bawah ni yang you masukkan saja. Okay, small matter. Oh, yang anggaran jualan tu Anggaran jualan, nanti kejap dulu. Nanti saya belum pergi lagi. Anggaran jualan cikgu suruh hold dulu kan? Belum masuk dulu kan? Saya tak suruh buat dulu. Okay, ni baru nak pergi. Now, bila dah sampai sini, baru betul kita kira kos pelaburan projek kita dan 131655. Okay, finish. Habislah. Okay. Now, kita akan pergi kepada Excel lah. Nak lompat Excel. Okay. You dah ada dia punya data untuk kita pergi ke Excel nanti. Kena siapkan jumlah kos pelaburan projek. Okay. Next, apa yang nak kena pergi? Okay. Next, kena check balik. Okay. Kena check balik apa tau? Baru saya akan pergi ke sini. Patah balik. Okay. Kita akan kena masukkan anggaran jualan dan pendapatan. Okay. Anggaran jualan dan pendapatan. Berapa target? Okay. Tadi kos pelaburan projek is our budgeting. Okay. So berapa nak kena ada ni? Berapa budget yang diperlukan? Now, kita akan pergi balik ke 6.4. Okay. Kena sediakan ni 6.4. Berapa target kita? Let's say kita buat projection daripada bulan 10 sampai akan tamat pada 9 tahun hadapan lah bulan 10, 11, 12 dan akan tamat pada bulan 9, bulan September 2022. Okay. So apa yang kita buat sebelum kita nak bersedia ke ni, then you kena cari target. Macam mana you nak tahu target? You mulakan dengan berapa jualan yang kita buat gerak kerja. Cikgu dah upload dah. Saya dah bagi link dah pun dalam grup untuk macam mana nak kira maksimum jualan. So let's say lah kata you boleh buat let's say mungkin dalam 350,000 setahun Contoh katalah 350,000 setahun. So apa yang you buat next, okay? You kena buat anggaran dah. Buat jualan, okay? Total dia adalah mesti sama 350,000, okay? Ambil yang anggaran yang you buat lah. Kan semalam kita bincang, you buat maksimum. Lepas tu you tengok balik capacity, mungkin you nak daripada maksimum yang you dapat tu, probably you nak adjust ke 50% aja yang sepatutnya daripada target yang you boleh buat, okay? Dia mudah cerita macam ni lah. Buat aja berapa anggaran jualan daripada yang you dapat dekat sini. 350,000. Let's say you buat 350,000. Now apa yang you buat mesti samakan 350,000. So you agih-agihkan. Okay. So bermaksud probably you boleh jadi kalau ikut average berapa? Dalam 30,000 sebulan. Betul? Okay. Mungkin you boleh start. You yang tahu range you. You yang tahu range you. Berapa bulan 10 dan seterusnya lah contoh-contoh. Okay. So katalah ada yang 20,000 contoh bila sale ni you kena ada masa tinggi ada masa rendah masa tinggi dan masa rendah. Faham? Okay. Faham cikgu. Okay. Dia ada 20, ada yang 30, katalah naik 35,000 ke contoh. So mesti amount dia 350,000 di sinilah as per yang you punya sasaran jualan yang you nak sasarkan tu Selama mana yang logik bagi nombor you. It's okay kalau masa you masuk dalam ni pun salah pun it's okay. Tak apa nanti bila Excel baru you boleh adjust. Apa-apa pun you nak buat adjustment, nanti bila sesi one to one coaching dengan cikgu sebenarnya apa yang saya akan tolong you adalah tengok balik nombor tu logik atau tidak. Okay, itu my peranan. Okay, so don't worry nanti Excel kalau tiba-tiba nampak macam kenapa ni cikgu ni negatif, kenapa ni macam jadi trilion, bilion kan, maksudnya you ada something wrong yang tu, tak apa nanti kita akan adjust balik. Sebab tugasan saya yang paling penting untuk you all, sesi one to one tu adalah untuk you memahamkan supaya you boleh buat projection. Bila cikgu secara online ni memang betul kita ada recording, tapi cikgu hanya boleh cakap general lah kat sini. So bila dengan sesi one to one dengan cikgu nanti, saya akan pastikan cikgu akan ajar you supaya cikgu tak ada pun kata nanti cikgu akan meninggal ke apa ke kan. So you tahu nak buat macam mana. You don't need other people help lah. You dah boleh buat sendiri. Itu yang saya nak buat sesi one to one tu supaya boleh ajar you secara personal. Excel lah, Excel. Itu yang paling penting lah. That's the key point of kita punya buat rancangan perniagaan ataupun apa juga keputusan yang kita nak buat dalam perniagaan kita. Itulah the key factor dia nak buat keputusan, mesti ada data, baru you boleh
buat keputusan yang kita tak kata 100% tepat, tapi sekurang-kurangnya we have benchmark. Okay, kita ada numbers yang kita boleh pertaruhkan. Itu kalau kita panggil risiko pun, bila kita dah kira, kita namakan calculated risk. Bukan saja-saja je you nak main risiko, main letak-letak ikut suka gerak hati. Tak boleh macam tu. Okay, mesti ada parameter dia. Okay. Okay, now contohnya next yang you buat, katalah you buat sasaran buat market research malam. Again, lepas tu you kena pecah-pecahkan. Tahun kedua jangan risau. Tahun kedua tu, you nanti the Excel tu akan buat projection. Okay, nanti dekat projection tu saya dah masukkan the growth by 20%. Nanti apa yang appear dekat dekat Excel tu untuk tahun kedua, yang tu yang you akan masukkan jumlah tu dekat sini. Okay. Ada apa-apa soalan? Any question? Boleh tak? Okay. Ya, macam ni boleh tak boleh ni? Ya, harap boleh lah. Boleh. Okay. Boleh, Okay, baik. boleh. Baik, so saya kena stop untuk